السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ومن علمنا إلى علمك، ومن قدرتنا إلى قدرتك، فنعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو نقترف ذنبا أو نكون بك يا ربنا مغرورا. آمين يا رب العالمين. Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla pagi ini untuk saya bersama lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan, dan atas permintaan beberapa pegawai masjid, maka saya bersetuju untuk menyambung pembacaan kitab yang kita buat pada waktu asar, dan hari ini adalah hari yang terakhir, iaitu menekuni sebuah nota kecil yang menghimpunkan 40 wasiat serta nasihat bagi para pemimpin. Kita pada halaman yang ke-14, iaitu pada hadis yang ke-12. Bagi yang kali pertama bersama dengan kami, sepanjang daripada hari Khamis baru ni, kita telah menekuni beberapa hadis, beberapa ayat Al-Quran, dan beberapa hadis dan asar yang ada nas-nas syarak yang berkaitan dengan urusan kepimpinan, urusan pemerintahan dan kepimpinan, yang mana pemimpin pada apa-apa peringkat sekalipun, pemimpin dalam apa-apa peringkat sekalipun mempunyai suatu tanggungjawab yang besar, dan ia merupakan amanah daripada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila kita soalkan ataupun apabila kita perkatakan ia sebagai amanah, maknanya ia adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, buku tu banyak, boleh ambil terus, nak ambil 2-3 pun tak apa, bagi kat kawan-kawan. Saya sukalah kalau sambil mengaji ni, tuan-tuan tengok kitab sama daripada tahan Mat-Gad. Tahu Mat-Gad? Oleh kerana dah lama tak naik bersekat, tuan-tuan tak tahu Mat-Gad. Mat-Gad ni telinga. Lepas bersekat baru mana ada Mat-Gad. Dia bunyi jap nyawa. Alhamdulillah. Baik. Jadi dua benda yang paling besar yang wajib ditunaikan oleh orang yang memimpin dalam apa-apa level sekalipun adalah yang pertama, hirasatuddin, jaga agama. Hirasatuddin, jaga agama. Dan yang kedua, siasatud dunya biddin, mentadbir urusan keduniaan kita ini dengan hukum hakam, norma dan nilai-nilai keagamaan. Itu mudah saja. Mudah saja. Dalam apa pun jaga agama. Nak cari makan, jaga agama. Nak berumah tangga, jaga agama. Nak bawa anak pergi berkelah, jaga agama. Nak buat kenuri, jaga agama. Nak buat apa lagi? Nak buat fanfare, jaga agama. Nak buat projek, jaga agama. Nak buat apa pun, jaga agama. Jadi pemimpin ni, nombor 1, jaga agama. Nombor 2, urusan yang kita buat tu patuh syariat. Urusan yang kita buat tu menepati syariat. Dan dia nak capai target yang mesti sesuatu yang disasarkan untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Benda mudah ya tuan-tuan. Kita nak ambil payah buat apa? Dia jadi payah kerana sebab-sebab lain.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابلة اليحصبي قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثنا أن قائلا من المسلمين قال: يا رسول الله، فيما النجاة غدا؟ قال: لا تخادع الله. قال: وكيف نخادع الله؟ قال: أن تعمل بما أمرك الله به تريد به غيره، فاتقوا الله، فإنه الشرك بالله عز وجل، وإن المرائي ينادى به يوم القيامة على رؤوس الخلائق ب4 أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا خاسر، يا غادر، ضل عملك وبطل أجرك، ولا خلاق لك اليوم عند الله، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع. قال: فقلت له أو قلنا له: الله الذي لا إله إلا هو، لأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله الذي لا إله إلا هو، لا أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون شيئا لم أتعمده. ثم قال يزيد: وأظنه قرأ آيات من القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. من كتاب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، المؤلف أحمد ابن أبي بكر ابن إسماعيل البوصيري. Asar ini juga ataupun riwayat ini juga tidak kuat kerana sahabat yang menceritakan itu tidak dinamakan. Begini disebut sebagai hadis mursal. Baik. Jabilah al-Yahsabi menceritakan, suatu ketika kami bersama seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan kepada kami, seorang sahabat telah bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang akan membawa keselamatan pada hari kiamat? Baginda menjawab, janganlah kamu menipu Allah. Ia bertanya, bagaimana kami menipu Allah? Baginda menjelaskan bahawa kamu melakukan apa yang Allah perintahkan kamu, tetapi kamu kehendaki selainnya. Bertakwalah daripada riya. Sesungguhnya ia adalah syirik dengan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang yang riya akan dipanggil pada hari kiamat di hadapan semua makhluk dengan 4 nama. Wahai si kafir, wahai penjahat, wahai orang yang rugi, wahai pendusta, sesatlah amalanmu, batallah pahalamu, tiada habuan bagimu di sisi Allah. Carilah pahalamu daripada orang yang sebelum ini kamu beramal kerana mereka, wahai penipu. Aku berkata, atau kami berkata, apakah benar-benar kamu mendengar ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya aku telah mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali apa yang aku tidak sengajakan. Kemudian Yazid berkata, aku sangka dia membaca beberapa ayat, antaranya yang bermaksud, sesiapa yang mengharapkan pertemuannya dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal dengan amal yang saleh, dan ia tidak menyekutukan Tuhannya dengan suatu apapun. Dan ayat yang bermaksud, sesungguhnya orang munafikin menipu Allah, sedangkan Allah lah yang menipu mereka. Baik. Dalam asar ini ataupun dalam riwayat ini, apa yang kita nak highlightkan, siapa sahaja, pemimpin di mana peringkat sekalipun, hendaklah bekerja untuk Allah Azza wa Jalla. Hendaklah mengikhlaskan niatnya
kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ada kita bekerja untuk si fulan dan si fulan. Jangan ada kita berusaha untuk kumpulan itu dan kumpulan ini. Tetapi hendaklah mengikhlaskan niat kepada Allah Azza wa Jalla. Ataupun si fulan dan si ilan, adapun kumpulan dan kumpulan, maka itu adalah wadah ataupun jambatan untuk kita melaksanakan tanggungjawab bagi mencapai keredaan Allah Azza wa Jalla. Jangan kita berubah niat, jangan kita berubah tujuan, sehingga apa yang kita lakukan mengenepikan kepentingan agama, mengenepikan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga perkara-perkara tersebut menggadaikan prinsip dan pegangan. Asar yang ke-13, semua ada 42. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu, rawahu Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kelembutan itu tiada ia pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya, dan tiada ia dicabut dari sesuatu kecuali ia akan menghodohkannya. Maknanya dalam kehidupan kita ini, bahkan sebagai pemimpin, setiap tindakan yang diambil hendaklah mendahulukan pendekatan yang lunak, hendaklah mendahulukan pendekatan yang mesra, hendaklah mendahulukan sesuatu yang merupakan asas kepada agama Allah Azza wa Jalla. Kerana kita jelas bahawasanya kita yang membawa Islam ini, kita menyeru manusia kepada dua perkara. Nad'un nas ilal imani wal amali. Ingat ni, kita ni nak bawa manusia kepada iman dan amal. Wa ilal ukhuwati wal mahabbah, dan yang kedua kepada persaudaraan dan kasih sayang. Ini slogan orang Islam. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamati ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah alaihim narum muqsadah. Thumma kana minal ladzina amanu, kemudian pastilah daripada kalangan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tawasaw bis sabri, mereka saling pesan memesan untuk kesabaran, pesan memesan dengan berpegang kepada keimanan kepada Allah, beramal dengan perintah Allah, bersabar di atas jalan yang benar, membawa petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Wa tawasaw bil marhamati, dan pesan memesan, seru menyeru di atas dasar marhamah, kasih sayang, rahmah agama Allah Azza wa Jalla. Al-mahabbah wal ukhuwah, kasih sayang dan persaudaraan. Bukan membawa dendam, bukan mewariskan dendam, bukan berkuasa, berkedudukan untuk melunaskan dendam, berkuasa untuk membayar balik dendam-dendam yang berkesumat selama ini, bukan untuk mewariskan kebencian. Jangan ada di kalangan orang yang membawa syiar Islam, orang yang membawa kepimpinan Islam ini, orang yang membawa dendam dan kebencian. Itu Tuhan sebut, wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah, sabar, kasih sayang, ulaika ashabul maimanah, mereka itu adalah golongan kanan. Ini golongan kanan, kata-kata yang disebut di dalam Al-Quran, dan maknanya adalah mereka itu adalah golongan yang membawa tuah dan keuntungan. Walladzina kafaru bi ayatina, orang yang kufur dengan ayat kami, tak mahu buat, tak mahu laksana macam tu, nak bawa syirik, nak bawa kufur, nak bawa kebencian, nak bawa dendam. Walladzina kafaru bi ayatina, menolak ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, ulaika ashabul masyamah. Dalam tafsir Quran dia kata, Melayu dia kata, mereka itu adalah golongan kiri. Ini bukan masalah kanan kiri. Ulaika ashabul masyamah,
Syu'um ni bawa share. Kalau bahasa Tanjung, ni ada orang Tanjung, ada 3 orang. Mereka ni semua share. Ulaika ashabul masyamah, ni geng share. Musibah semua. Ada sikit. Alaihim narum muqsadah, mereka akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla dalam api neraka yang tertutup. Muqsadah tu macam bakar dalam bekas yang tutup betul, macam Arab duk bakar kambing tu, tutup, tak ada buka langsung. Wal'iyadzubillah. Ini tuan-tuan, pendekatannya hendaklah kasih sayang, pendekatannya hendak lemah lembut. Masya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke Madinah, ucapan baginda yang pertama, afsyus salam, sebarkan keamanan, assalam, kesejahteraan. Afsyus salam, sebarkan keamanan, sebarkan kasih sayang. Wa at'imut ta'am, bagi orang makan. Wasilul arham, hubungkan silaturrahim. Baru Nabi kata, wasallu bil laili wan nasu niyam, sembahyanglah di waktu malam ketika mana orang lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, salam juga, kamu akan masuk syurga dengan keamanan. Bila Nabi SAW dapat menawan kota Makkah, bukan menawan kota Makkah, dapat membuka kota Makkah, baginda dan para sahabat, orang-orang yang pernah melakukan durjana pada Rasulullah satu ketika dahulu, orang-orang yang menekan dakwah, orang-orang yang menyeksa orang Islam, orang-orang yang memboikot orang Islam, orang-orang yang mengazab orang Islam, orang-orang yang menekan orang Islam, orang-orang yang bahkan membunuh orang Islam, mereka takut. Mereka takut apakah tindakan yang akan diambil oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua kita mengaji sirah daripada sekolah tadika lagi, kafar lagi. Bila Nabi masuk, semua mereka takut. Bahkan apabila mereka dihimpunkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, apakah yang akan tindakan yang diambil oleh kamu ke atas kami, wahai Muhammad? Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, idhabu fa antumut tulaqa, pergilah, kamu semua dibebaskan, kamu semua diampunkan, kamu semua dimaafkan. Itu sikap yang ditunjukkan oleh pemimpin seharusnya. Dan dalam hadis ini, hadis yang kita baca tadi itu, mengikut riwayatnya, sebahagian riwayatnya menceritakan tentang ada orang ahlul kitab, orang Yahudi, berkata kepada Nabi SAW ketika baginda bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata kat Nabi, assalamu alaik. Dia tak kata assalamu alaik, dia kata assalamu alaik. Sam tu makna mati, celaka atas kamu, mampus atas kamu. Mendengar yang demikian itu, Sayyidatina Aisyah menjawab, wa alaikumussalam wa la'natullahi wa malaikatihi wan nasi ajma'in. Lebih kurang begitu lah. Atas kamulah mampus itu, dan kelaknatan daripada Allah, dan laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Nabi kata, mahlan ya Aisyah, relax dulu, rifqan, jangan sampai menyentuh. Iyaka wal unfa, Nabi kata, kamu dalam menjauhi tindakan-tindakan yang keras. Alaika birrifqi, kamu hendaklah mengambil jalan secara lunak dan lemah lembut. Fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu, kerana tindakan yang lunak, tindakan yang diplomasi, tindakan yang lembut itu tidak ada dalam satu perkara illa zanahu, kecuali dia akan menjadikan benda tu elok. Zan, zin, zuin. Ada kata zin, mana cantik. Benda ni kalau benda masalah apa pun, kalau kita urus secara elok, dia akan jadi elok. Wala yunza'u min syai'in, kelembutan dan tindakan yang lunak itu tidak dicabut daripada sesuatu illa syanahu, kecuali dia akan memburukkan benda tu. Tak usah dalam urusan lain. Kita suami isteri cukup lah. Balik je buat bebai, buat cengih, buat apa, rosak. Masalah apa pun, gas tak cukup ke, ni sekejap lagi nak pergi cari apa,
Santan, betul. Hari ni kena cari santan lah. Kan? Santan tak ada ke apa ke? Santan tak ada. Semua kedai santan tak ada. Padahal di rumah tu pokok nyok pun ada, buah nyok pun ada, mesin pun ada, hak kupas nyok lagu tu pun ada. Bukan kupas nyok pakai golok macam tu, kupas nyok tak mau buat. Duk bebai tu. Pok-pek. Tak kena. Jadi tindakan tu seni dalam bertindak. Bukan tak boleh mengambil tindakan yang berbentuk kekerasan, tapi itu adalah pilihan terakhir. Dalam pembukaan Mekah itu ada beberapa orang, Nabi kata kalau depa ni bergantung dengan kelambu Kaabah pun tangkap. Ada beberapa orang, 5 atau 3 orang saya tak ingat, tapi ada beberapa orang, memang ada, tapi itu adalah tindakan terakhir. Tu kira hantar komando pergi bagi selesai. Bagi selesai. Saya jahat sangat. Baik, kita pergi kepada asar yang ke-14. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah khalaqa ar-rahmata yawma khalaqaha 100 rahmatin, fa amsaka 'indahu 99 rahmah." فأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاري. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mencipta kerahmatan. Hari Ia menciptanya sebanyak 100 rahmah. Ia pegang padanya 99 rahmat, dan Ia turunkan pada hambanya hanya 1 rahmat jua. Maka jikalau orang kafir mengetahui dengan setiap apa yang ada di sisi Allah dari rahmat, nescaya mereka tidak akan berputus asa dari syurga. Dan jikalau orang beriman mengetahui dengan apa yang ada di sisi Allah daripada azab, mereka tidak akan merasa aman daripada azab Allah Azza wa Jalla, yakni daripada azab api neraka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini takhallaqu bi akhlaqillah, hendaklah berakhlak dengan akhlak Allah Azza wa Jalla. Di antaranya sifat rahmat Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang bersifat dengan rahmah akan dikasihi oleh Tuhan yang bersifat dengan rahmah. Orang yang rahim, orang yang bersikap rahmah akan dirahmati oleh Allah yang bersifat dengan rahmah. Irhamu man fil ar, rahmatilah orang yang berada di bumi. Yarhamkum, nescaya kamu akan dirahmati oleh penghuni langit. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maknanya janganlah kita mentang-mentang ada kuasa, tak ada kuasa. Mentang-mentang kita ada kuasa, kita boleh lakukan sewenang-wenang. Beraja di mata, bersultan di hati. Sampai serupa naik motor tak ada brek. Sampai naik kereta macam tak ada brek. Tak tengok dah lampu kiri, lampu kanan, tengok lampu depan saja. Hama tahu aku siapa. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi wa man yataharra al-khaira yu'tihi wa man yattaqi syarra yuqahu." Rawahu ad-Daruqutni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanya ilmu itu dengan belajar, kelembutan itu dengan berlembut. Sesiapa yang mendambakan kebaikan, ia akan diberikannya. Sesiapa yang memelihara daripada kejahatan akan dipeliharainya. Tadi saya letak hadis ni kenapa? Karena al-hilmu bittahallum. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu kena mengaji. Hilim, apa makna hilim? Hilim ni maknanya ayyasbiqa afuka ghadabaka. Allah bersifat dengan halim. Kita dianjurkan untuk bersifat dengan halim. Halim ni maknanya sebelum marah kita maafkan dulu.
Pemimpin kena ada perangai maafkan dulu sebelum marah. Jangan kira nak marah bebai saja. Jangan kita ada kuasa ni kita kira nak marah bebai ya. Hang mau tahu aku siapa? Aku laki hang. Dia pemimpin rumah tangga lah. Dengan anak-anak hang mau tahu aku siapa? Aku ni ayah hang. Hang mau tahu aku siapa? Aku ni sekian, aku ni sekian. Aku boleh buat apa aku suka. Tak begitu. Walaupun orang tu melakukan kesalahan, kita kena bersikap dengan hilim. Dan mungkin ada orang kata, saya tak boleh, saya memang pangai macam tu dah. Tidak. Kalau mengaji, kalau bodoh, mengaji boleh jadi pandai. Kalau kita tak reti, kita mengaji boleh jadi reti. Kalau kita tak halim, kalau kita tidak ada sikap hilim itu, kita adalah berusaha sehinggalah hilim itu menjadi perangai kita. Lepas tu Nabi kata, wal hilmu bitahallum, kena berusaha untuk jadi hilim. Jangan buat buat kepala masam. Dia kata jangan buat pasal dengan aku, orang lain tak apa, aku bukan tu cara dia, sombong. Orang macam ni dia besar diri. Orang macam ni dia rasa dia melia pada orang lain. Kalau rasa melia pada orang lain, dia tidak sesuai berada di situ. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ألا أعلمك خصلات ينفعك الله تعالى بهن عليك بالعلم فإن العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل قيمه والرفق أبوه واللين أخوه والصبر أمير جنوده. Junud tu dia terkecil. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahukah aku ajarkan beberapa sifat yang beri manfaat oleh Allah kepadamu dengannya? Kamu hendaklah berilmu, kerana ilmu adalah rakan orang beriman. Kesopanan penasihatnya, akal petunjuknya, amal penilainya, kelembutan ayahnya, merendah diri saudaranya, dan kesabaran raja tenteranya. Kita mengharapkan yang menjadi pemimpin dapat mengambil manfaat daripada riwayat ini. Walaupun riwayat ini tidak kuat, tetapi tuan-tuan, apa yang ada terkandung dalam makna yang ada dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ini, fa innal ilma khalilul mu'min. Pemimpin kena ada ilmu, kena ada pengetahuan. Tak boleh tak ada pengetahuan. Wal hilma waziruhu, hilim. Kita dah cakap apa makna hilim. Sikap pemaaf itu adalah merupakan menterinya. Wal aqla daliluhu, kena ada akal. Kena akal jenuh. Nak jadi pemimpin tapi akal tak jenuh, tak boleh. Akal kena jenuh. Kalau akal tak jenuh, nama yang pemimpin orang dok khabat atas kepala dia. Wal amala qayyimuhu, bukan cakap dia, bukan slogan dia, apa hak dia buat. Orang nak tahu orang nak tengok apa yang dia buat. Dan dia pun kena tahu nilai kepimpinannya adalah pada apa yang dia buat. Itu nilainya. Bukan habang hak tu, bukan habang ni, bukan nak buat yang tu, bukan nak buat yang ni, apa pun tak buat. Warifqa abuhu, bapa dia apa? Sikap lunak. Walainu akhuhu, berlemah lembut itu saudaranya. Dan maha besar juga kesabaran. Wasabra, dan sesungguhnya kesabaran itu amiru junudihi, ketua tenteranya. Hadis yang ke-17. An Abi Sa'idin al-Khudri bi anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفذ ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر رواه مسلم. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan beberapa orang Ansar meminta bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda pun memberinya. Kemudian mereka meminta lagi
sehingga kehabisan apa yang ada pada baginda. Lalu baginda pun bersabda, apa yang ada padaku dari kebaikan, maka aku tidak akan menyimpannya daripada kamu. Sesiapa yang menjaga air mukanya dari meminta-minta, Allah akan memelihara maruahnya. Sesiapa yang tidak berhajat, Allah akan mengkayakannya. Sesiapa yang bersabar, Allah akan mensabarkannya. Tiadalah seorang itu diberikan dengan sesuatu yang terlebih baik dan luas daripada kesabaran. Ini pemimpin, anytime, dalam apa keadaan sekalipun, kalau orang minta bantuan, orang minta tolong, dia hendaklah dalam keadaan bersedia untuk membantu dengan seluruh kemampuan yang dia ada. Nabi bagi sampai apa? Kau ada simpan ration untuk dia sama? Tak ada. Nabi bagi sampai habis. Kemudian Nabi didik pula hamba rakyat ni, Nabi didik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh jangan ada perangai meminta-minta. Baik. Qala Ibn al-Qayyim, atbaqu sa'adati thalathatun, idza un'ima syakar, wa idza betuliya sabar, wa idza adhnaba astaghfar. Al-Allamah Ibn Qayyim berkata, hidangan kebahagiaan itu pada 3 perkara. Apabila dinikmatkan ia bersyukur, apabila dibalakan ia bersabar, dan apabila berdosa ia memohon keampunan. Baca 2 lagi, baca ya. 18. Qala Umaru, tafaqahu qabla an tusawwadu. Qala Abu Abdullah, wa ba'da an tusawwadu. Wa qad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Rawahu al-Bukhari wal Baihaqi wad Darimi wa Ibn Abi Shaybah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, dalamilah ilmu agama sebelum kamu menjadi pemimpin. Berkata Abu Abdullah, dan setelah kamu menjadi pemimpin. Sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu ketika mereka sudah lanjut usia. Sebelum jadi pemimpin, pastikan kita bekalkan diri kita dengan sesuatu yang merupakan pengetahuan yang boleh membantu kita untuk melaksanakan perintah Allah. Dah jadi pemimpin pun kena mengaji. Dah jadi pemimpin pun kena mengaji, kena belajar. Tanya di tempat saya mengaji dulu, sampai sekarang tradisi itu diteruskan, iaitu sepanjang bulan Ramadan raja akan panggil alim ulama untuk mengajar dia. Dia buat satu mimbar pentah tinggi tu, dia duduk depan, menteri-menteri semua wajib hadir, Tok Guru mengajar. Panggil, dia panggil semua. Yusuf Qaradawi pun pernah panggil. Ulama daripada Malaysia pun, satu dunia dia panggil. Program tu dinamakan Durus Hasaniyah. Durus Hasaniyah Ramadhaniyah. Sampai sekarang ada lagi. Ngaji. Bagi contoh dekat hamba rakyat. Kita tu mengaji sama dengan rakyat-rakyat semua mengaji. Min wasiyati Qis ibn Asim radhiyallahu anhu, ya baniya khudhu anni fa innahu la ahada ansahu lakum minni idza ana muttu fasawwidu kabirakum wa la tusawwidu saghirakum fayastasfiha an-nasu kibarakum wa alaykum bi islahil mal fa innahu manbahatun lil karim wa yastaghni bihi 'anil la'im wa iyyakum wal mas'alata fa innaha akhiru kasbil mar'i wa lam yas'al ahadun illa wa taraka kasbahu. Rawahu al-Haythami. Sebahagian daripada wasiat Qais ibn Asim radhiyallahu anhu, wahai anak-anakku, ambillah nasihat daripadaku, kerana tiada seorang yang terlebih ikhlas daripadaku kepada kamu. Apabila aku telah mati, lantiklah orang yang tua daripada kamu menjadi pemimpin. Jangan melantik orang-orang yang muda sebagai pemimpin. Jangan melantik budak-budak kanyak jadi pemimpin. Faham? Jangan lantik budak-budak
kanyak jadi pemimpin untuk bawa negara, untuk bawa masyarakat. Janganlah melantik orang-orang yang muda sebagai pemimpin, maka manusia akan memperbodohkan orang-orang tua kamu. Tapi latih orang muda untuk memimpin. Latih orang muda untuk memimpin. Kamu hendaklah membaiki harta, kerana ia adalah rangsangan kepada orang yang pemurah, dan dengannya diabaikan orang-orang yang jahat. Jangan sekali-kali meminta-minta, kerana itu adalah usaha terakhir seseorang. Tidak ada orang yang meminta-minta kecuali ia akan meninggalkan berusaha. Ini dihabang dalam kepimpinan, lantik orang yang berpengalaman untuk bawa kamu. Kemudian jangan tinggalkan aspek kekuatan, kekayaan, keuangan, ekonomi ini. Mesti diberi perhatian. Kita mesti kuat ekonomi, baru orang tak pandang remeh dengan kita. Kita mesti kuat ekonomi, baru kita boleh buat banyak kebajikan. Jangan meminta-minta. Jangan meminta-minta. Jangan duk didik kita ni dengan perangai suka minta. Akhirnya kita tidak akan berusaha. Ada orang suka minta ya, dan dia tak bagi langsung. Dia tu tak pernah bagi, dia boleh minta ke orang saja. Itu bukan daripada pimpinan Islam. Nak pergi kena nasi kandang apa? Tulat boleh. Esok, lusa, tulat, tunggin. Ini 20 apa? 27. Esok 28. Lepas tu 29. 28. Esok, lusa. Tulat lah. Tulat boleh. Tunggin kot tuan-tuan nak puasa 6 balik kan? Tunggin tak makan lah. Satu lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah biqaumin khairan, akthara fuqaha'ahum wa aqalla juhalahum, fa idza takallama al-faqih wajada a'wana, wa idza takallama al-jahilu quhir, wa idza arada Allah biqaumin sharran, akthara juhalahum wa aqalla fuqaha'ahum, fa idza takallama al-jahilu wajada a'wana, wa idza takallama al-faqih quhir." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menghendaki dengan sesuatu masyarakat itu akan kebaikan, ia akan banyakkan faqih daripada kalangan mereka. Faqih ni mana orang faham agama. Bukan jadi tok faqih apa nama orang alim duk mengajar fiqh, tidak. Faqih di sini moga-moga maksudnya orang yang memahami agama. Tuhan bagi ramai orang faham agama. Bila orang faham agama ramai dan sedikitkan orang jahil. Apabila faqih bercakap, dia akan mendapat sokongan. Bila orang reti cakap, masyarakat akan sokong dia. Masyarakat akan bantu dia. Dan apabila si jahil bercakap, ia akan didiamkan. Quhir. Orang tak hati bercakap, handuk diam lah. Hantar hati, handuk diam. Tapi, apabila Allah menghendaki keburukan dengan sesuatu masyarakat itu, ia akan banyakkan orang jahil dari kalangan mereka dan sedikitkan orang faqih. Apabila si jahil bercakap, ia akan mendapat sokongan, dan apabila faqih bercakap, dia akan didiamkan. Ahli fiqh ataupun orang ada ilmu agama hak cakap betul, ni tak betul. Tak betul lah, viral lah, hapalah. Dan akhirnya yang menjadi ikutan ataupun yang mendominasi adalah pandangan orang yang tidak memahami agama Allah Azza wa Jalla. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah biqaumin khairan, walla 'alaihim hulama'ahum, wa qadha bainahum ulama'uhum, wa ja'ala al-malu fi sumahaihim, wa idza arada biqaumin sharran, walla 'alaihim sufaha'ahum, wa qadha bainahum juhaluhum, wa ja'ala al-mal fi bukhalaihim." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menghendaki dengan sesuatu masyarakat kebaikan, Allah akan menjadikan orang-orang yang hilim dalam kalangan mereka sebagai pemimpin. Tuhan kalau mau kebaikan, Tuhan lantik orang yang halim jadi pemimpin kita. Saya dah habaq apa makna halim tadi? Halim tu dia pemaaf dulu baru dia nak marah.
Ni hingga marah saja tak boleh jadi pemimpin. Mimpin dia kena ada sikap pemaaf dulu baru dia Kalau dia nak marah pun tak dan marah dah dia maaf dah. Para ulama menghakimi mereka yang menyelesaikan masalah para alim ulama. Dan Allah menjadikan harta di tangan orang-orang yang pemurah. Apabila Allah mengendaki dengan sesuatu masyarakat keburukan, Allah akan menjadikan orang-orang yang bodoh dari kalangan mereka sebagai pemimpin. Orang jahil menghakimi mereka. Dan Allah menjadikan harta di tangan orang-orang yang bakhil. Kita berhenti tentu, insyaAllah. Moga-moga masyarakat kita dipimpin oleh orang-orang yang bersifat dengan hilim. Para ulama menjadi orang yang pemutus kata di dalam masyarakat kita, dan harta yang dilimpah ruahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada masyarakat ini berada di tangan orang-orang yang pemurah, yang akan membawa kebaikan kepada masyarakat dan akan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, ma ta'ammadna, apa yang kami sengajakan, wa ma akhtana, apa yang kami lakukan kerana tersilap, wa ma a'lanna, apa yang kami lakukan dengan berani terang-terangan, wa ma asrarna, apa yang kami takut-takut lakukan dengan secara sembunyi-sembunyi, wa ma asrafna, apa yang kami lakukan secara tidak sengaja. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ala niyatil qabuli wat tawfiq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim waladdallin. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.